Pagi ini kita nak bincang sembang-sembang santai tentang bagaimana penghasilan ibadat ke arah takwa, dan takwa itu menatijahkan suatu kejayaan di dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Annaka qad ballaghta risalah wa adaita al-amanah wa nasahta al-ummah. In uridu ila al-islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkal wa ilayhi unib. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya, kata Allah, di sebuah negeri itu didiami, dihuni oleh penduduk-penduduk yang beriman dan bertakwa, nescaya kami akan buka pintu langit dan bumi, iaitu dengan keberkatan. Akan tetapi mereka telah mendustakan Rasul Allah, lalu kami turunkan azab siksaan yang maha dahsyat. Sadaqallahul Azim, surah Al-A'raf ayat 96. Yang saya muliakan Kak Salwa selaku pengurusi dan orang kuat muslimat di Masjid Al-Falah, seluruh tuan kuasa, pentadbir masjid dan juga tubuhan ataupun kuliah muslimat, dan para hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan dan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah pada hari ini. Diam tak diam sudah masuk hari yang ke-14 kita berpuasa di bulan Ramadan. Ramai yang bersungut merungut, cepat betul masa berlalu. Rasa baru awal Ramadan ataupun minggu pertama. Hari ni dah pertengahan dah. Malam ni witir dah ada kunut dah. Itulah masa. Kita tak jaga masa, masa tu seumpama pedang yang memotong. Kita ketinggalan. Sebab itu kita kena laju sikit dan kena tukar gear ni. Bila dah masuk tengah Ramadan ni, kita kena orang kata apa dia, tak boleh main lenggang-lenggok lagi, tak boleh lagi main macam kita kata acuh tak acuh sambil-sambil lewa seumpama melepaskan batuk di tangga. Tetapi perlu kita lebih aktif. Kenapa? Kerana yang kita nampak, bila mana Allah melihat amalan itu sebagai satu innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi, amalan itu akan dilihat pada penghujungnya, penamat dia bagaimana. Di awal pun dilihat, cuma di akhir tu lagi Allah lihat prestasinya bagaimana, performance kita punya ibadat kita, adakah ada di upgrade ataupun tidak, ataupun semakin layu dan semakin layu dan semakin lesu. Inilah ya, pagi ini kita nak bincang sembang-sembang santai tentang bagaimana penghasilan ibadat ke arah takwa, dan takwa itu menatijahkan suatu kejayaan di dalam kehidupan sebagai seorang muslim.
Alhamdulillah, dapat lagi saya berada di sini tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian. Lama dah tak mari ni, dan tengok Alhamdulillah ramai pagi ni, hadir pun tak kurang 3,000 dia, nampak tuan-tuan ibu-ibu sekalian, masuk dengan jin dengan malaikat yang hadir. Mudah-mudahan sama dengan kita. Dan letih tak letih memanglah, mana ada puasa tak letih, tapi kita kena segarkan jugalah. Saya pun hari ni ada 5 program. Subuh tadi di Kelang, dan baru sampai daripada rakaman radio Selangor FM. Tajuknya tentang sambutan raya mengikut syariat dan sunnah. Akan disiarkan pada raya pertama, raya kedua, ni apa dia, diperdengarkan, bukan disiarkan, tu maksudnya TV, di radio. Raya pertama, raya kedua sampai raya keempat kot, selepas Zuhur, kedua petang, lebih kurang dalam 15 minit ataupun 20 minit gitulah. Di ulangan dia pukul apa, pukul 6 petang pun. Baik, kemudian malam ni lagi ada di apa dia, Banting, dan Banting terus ke Batu Keh pula. Tahulah nak ngejarnya macam mana. Maknanya kita nak sebutnya, tak ada istilah Ramadan ni berehat, tak ada. Tak ada istilah kita rasa nak tidur banyak daripada berjaga. Tak ada masa kita kata nak rebahkan badan daripada banyak bangun untuk beribadah. Sebab takwa ni, ya, orang yang dinilai oleh Allah, takwa ni dinilai oleh Allah lebih daripada sifat orang yang beriman. Bila sebut takwa, kata Ibnu Mandur, takwa itu daripada kalimah waqa, maknanya memelihara, menjaga dan memelihara. Dan kalau kita lihat, Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil naqli, dalil yang Allah perintah kita berpuasa dalam surah Al-Baqarah 183. Kutiba ni maknanya tulis, kitab, ya, buku. Makna yang telah ditulis, ditentu, dibukukan oleh Allah. Ertinya satu, bila mana difardukan kemudian digazet. So orang akan bertindak untuk pelaksanaan. Makna dah gazet, so laksanakan. Apa dia? Satu ibadat khusus yang ada di bulan Ramadan. Kullahu, sebulan. Bukan sehari dua, bukan 3-4 hari, tidak. Baik, kemudian di dalam ibadah tersebut mempunyai banyak elemen-elemen pendidikan, education, mentarbiah, mendidik jiwa manusia itu yang lebihnya. Kemudian pembentukan akhlak. Itu kata ulama, dia menjadi satu madrasah, dia jadi satu sekolah. Jadi kita duduk di dalam bulan Ramadan ni, diajar daripada awal sehingga akhirnya. Baik pada pertuturan lidah kita, baik pada perbuatan kita, dan juga pada hati kita. Ini nak menjadikan, akhirnya kata Allah, la'alla, mudah-mudahan, hopefully, bukan kata guarantee dah, bukan jamin orang yang berpuasa itu takwa. Tapi yang kita dapat sekarang ni, ya ayyuhalladzina amanu, kita dapat seruan, wahai orang-orang yang beriman. Sebab yang nak puasa ni orang beriman. Maknanya kita tidaklah menjadi puak-puak yang kufur dan ingkar kepada Allah. So daripada beriman nak jadi orang yang bertakwa, maka inilah prosesnya. Pengakhirannya nanti dinilai oleh Allah. Orang yang bertakwa itu mudah-mudahan daripada ibadat puasa, kalau sekiranya mereka lakukan ibadat puasa itu dengan tertib, kemudian dengan kesungguhan, maka orang yang macam ni lah, kata Tuhan, innalil muttaqina mafaza. Yang bertakwa itu adalah mafazan faizun, orang yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Sebab itu bila mana selesai Ramadan, kita sambut raya.
Raya maknanya Eid, kembali fitri kepada fitrah. Daripada haram makan di siang hari, maka menjamah sesuatu makanan ataupun juadah pada pagi sebelum kita solat sunat Aidul Fitri, hukumnya sunat. Nak tukar balik Aid, kembali balik boleh makan, cuma kita dah tak jadi makan tetapi berubah jadi mentega darah. Itulah pula kan. Makan tu dah jadi mentega darah. Dah rendang tok, rendang opah, rendang nenek semua ada. Dengan lumat apa dia, lemang, ketupat dan macam-macam. Sudahnya dah tak daya kita nak semayang solat sunat Aidul Fitri. Bila mana dengar khutbah, tersengguk-sengguk, baru 5 minit dah tersengguk. Sebab mulut banyak sangat makannya. Itu pun satu hal juga. Bukanlah tak boleh makan, sunat kan. Cuma kita kata Allah dalam Quran, kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Maknanya jangan kita berlebih-lebihan. Baik, kita kemenangan tadi pada 1 Syawal hari raya. Tapi ingat, kemenangan yang kita sambut pada raya itu ada beberapa perkara yang kita nampak ada keterlanjuran ataupun kesilapan. Sebab apa dia? Kemenangan yang patut kita raikan, kemenangan akidah. Ini beza dia. Bukan kemenangan yang disambut dengan cara melampau-lampau hiburannya, duniawinya. Ini yang kita buat kesilapan. Sebab itu Nabi pada hadis At-Tabrani menyebut, Nabi kata, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi hari raya kamu dengan takbir, yakni membesar, mengagungkan Allah. Mula bila? Start malam raya tu, akhir Ramadan. Ni cerita raya dulu belum takwa lagi ni. Cerita raya dulu, bagi seronok dulu. Baik, maka Nabi kata raya kita dengan berperbanyakkan kalimah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tidak kita berhari raya dengan takbir, maka bukan satu kemenangan. Disambut dengan mercun, disambut dengan lagu raya berdentun dentam, malam sampai ke pagi lagu raya. Ya Allah, macam mana telinga dia? Habis satu persatu lagu raya dikorek. Yang tahun 60 lagu raya, tahun 70 lain, sekarang tahun 2022. Ni tak tahulah, macam-macam jenis hip hop dengan rapnya, macam-macam yang dipersembahkan. Maka tak adalah kemenangan kalau cara raya yang disambut begitu. Dan tak adalah kesan takwa yang disebut oleh Allah, la'allakum tattaqun. Itu yang kita nampak, nak bagi bayangan dulu. Macam mana yang katakan kesan puasa itu takwa. Di ending, di akhir itu nak tengok macam mana. Bahkan disebut di dalam hadis Ibnu Majah, Abu Daud. Nabi kata apa dia? Nabi kata dalam hadis tu, Nabi kata apa dia? Nabi kata dalam hadis tu, sesungguhnya mafhum hadis dikatakan bagi orang yang menghidupkan, ini disebut mangqama lailatan aidan, barang siapa yang menghidupkan pada malam hari raya dengan ibadah, Nabi kata lam yamut qalbuh, hatinya tidak mati pada waktu yauma tumattu qulub. Nabi kata pada hari yang hati manusia mati pada hari kiamat, tapi hati dia, Nabi kata lam yamut, hati dia tak mati. Sebab tadi dia bangun pada malam waktu orang sedang lalai cuai, tapi dia bangun qiyamul lail yang tadi, yang disebut maqama lailatan aidan. Dia tak macam orang lain, dia bangun masih lagi dalam keadaan suasana ibadah. Tu yang kita nak kena tengok sungguh. Macam mana tahun ni cara kita beraya. Ni dah terasa sangat ni sebab dah 2 tahun kita tak raya. Bukanlah tak raya, makna tak ada balik kampung, tekangan PKP, COVID. Bila kita dapat kali ni tak tahulah, takut dah tak ingat akhirat dah.
Oh, balik raya sakan kan, menjerit-jerit sana sini. Maklumlah, dah dapat raya bebas, rasa macam merdeka sungguh dah ni. Jangan sampai kita lalai dan cuai dengan ibadah pada malam. Sebab menentukan ciri orang yang bertakwa, sungguh ataupun tidak dia. Kalau sekiranya lebih teruk daripada tahun-tahun dulu, sampai solat isyak pun ditinggalkan kerana kalut daripada kalut ni sibuk dengan raya, maka tak ada kesan takwa di dalam ibadat puasa. Tapi berubah kita bila mana raya tahun ni, ya Allah, nampak lain daripada tahun-tahun yang dulu. Itu menandakan puasanya terkesan sungguh. Maknanya menatijahkan tadi rasa pelihara diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Itu disebut waqa taqwa tadi. Dia jaga diri dia daripada buat kesilapan dan khilaf. Ini yang kita nak kena tengok di dalam penghujung Ramadan nanti, dan pada hari yang dimaksudkan tadi, pada hari Aid ataupun hari raya kita. Baik, kita lihat ya, bila mana sebulan Ramadan yang kita berada di bulan tarbiyah, di dalam satu bentuk madrasah tarbiyah, kalaulah sekiranya yang kita berpuasa itu, kata Nabi, imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban makna dalam keadaan iman dan mengharapkan redha dan pertemuan dengan Allah di akhirat. Niscaya, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa-dosa mereka. Kita raya nanti rasa ringan badan, seolah gitulah. Sebab kenapa? Kerana dosa dah diampun. Ada 3 hadis sebut. Nabi kata, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksud yang pertama, yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan redha Allah. Yang kedua, mereka yang menghidupkan ihya'ul lail fi syahr Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal ibadah, dalam keadaan sama juga beriman dan mengharap redha Allah. Yang ketiga, barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan amal ibadah, sama juga imannya dalam keadaan dia mengharap redha Allah. Ketiga-tiga hadis tadi menatijahkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dzunub ni dosa-dosa maksiat yang kita buat, diampuni segala dosa-dosa. Jadi bila mana kita dah rasa puasa kita, memanglah puasa aku ni rasanya insya-Allah lah kot, yang ku tak adalah masukkan di situnya perkara-perkara maksiat, jahat, perkara-perkara dosa, dan aku buat ibadat ni pun insya-Allah pun tak adalah masalah dengan keadaan jahil ilmu. Sebab kita mengaji macam muslimat di Al-Falah ni, nampak berapa puluh tahun dah mengaji di sini ya, alim-alim dah belaka. Ini cuma nak ulang kaji sebenarnya. Ibu-ibu sekalian, alim dah sebenarnya, boleh dah ganti dah Ustazah Asma Harun sebenarnya. Itu mudah-mudahan lah. Kak Jun lagi lama. Itu Kak Maria pun lama. Itu nak cerita je ya. Kak Salwa memang lawa sembuh lah, lama dah Kak Salwa. Kak Salwa ni orang Perak, orang Gopeng, kapal je Kak Salwa ya. Nak ceritanya. Jadi alim belaka dah orang. Semua kita nak ulang kaji balik, nak revise balik apa yang patut, apa yang tak patut, nak ditolak bahagi campur, gitulah lebih kurang. So bila mana kita berpuasa, kita tahu dah kita puasa ni gini. Rasanya tak adalah yang terlajak, tak adalah rasa terbabas. Kita boleh rasa puasa kita bagaimana. Kita tak adalah puasa tak makan, tak minum, tak setubuh siang hari. Itu puasa orang awam. Tapi kali ni kita rasa puasa kita puasa saumul khusus. Kita boleh rasa. Rasa tu makna mata aku tak adalah maksiat, telinga aku tak ada maksiat, kemudian apa lagi, lisan, lidah aku, tangan, perut,
maluan, kemudian kaki. Kita tahu, rasa. Tapi tidaklah kita yakin 100% puasa aku ni dah sampai semul khusus. Cuma kita nampak gaya-gayanya adalah perubahan kot. Jadi bila mana puasa ni kita rasa puasa yang dah ada improvement, kita ada tahsinus saum. Tahsin ni maknanya memperbaiki, memperelokkan ibadah puasa kita. Dan dulu memang kita tahu macam mana puasa kita. Sampai kita pun confuse, Ustaz, kentut batal tak puasa? Itu soalan kentut ni 3 tahun dapat ni. Jenuh nak menjawab kentut batal, kentut batal. Kalau kentut batal, kencing macam mana? Berak lagi pula, hari-hari kencing berak. Sudah bila nak puasa? Jadi kentut angin aja. Baru faham, oh kentut tak batal. Cuma mungkin kot ada isu-isu contemporary ataupun isu yang berbangkit yang hari ni dulu tak ada sekarang. Contoh dialisis. Macam mana kita nak kata batal ataupun tidak kalau buat dialisis. Begitu juga swab test umpama. Saya balik Sri Lanka. Di sana swab test hidung bukan 1 lubang, 2 lubang dijolok ni. Oh, perit lah, sakit, geli tu tak geli dah, rasa nak tampur dia punya nose tu. Weh, sakit lah, jolok dalam sangat. Di sini kan 1 lubang, sana 2 lubang. Itu ya. Dan banyak lagi lah inhaler umpama, itu pun terkini juga. Inhaler, ada kata ulama batal puasa, ada yang kata tidak. Macam mana ni? Sebab itu Ramadan ni kita boleh katakan sebagai bulan kita nak jadi hamba yang bersyukur. Asyukru bi'ilmi, makna syukur dengan ilmu. Ramadan inilah yang orang menanya macam-macam, hukumnya, fatwanya macam mana. Kalau bulan Rejab orang tak tanya pun korek hidung batal tak puasa, tak ada. Tapi bulan Ramadan ni segala-gala, sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar. Saya di radio Hot FM tanya malam kalau setubuh dengan suami saya, Ustaz, batal tak puasa saya? Adik, puasa ni siang ke malam? Dia pemenung juga. Yang makan boleh bila? Maghrib, Ustaz, kira dah boleh. Kalau dah boleh makan, yang lain pun boleh juga. Oh, ingatkan malam pun tak boleh. Jenuh lah dek. Tok Siap baru menikah isteri muda yang lama meninggal. Bayangkan Tok Siap tak Parkinson, menggigil Tok Siap. Itulah cerita dia. Faham kan? Jadi intinya apa dia? Yang kita nampak bulan Ramadan ni macam-macam orang nak menanya. Orang WhatsApp macam-macam. Ustaz, ngandung ni macam mana? Boleh terus ke tak puasa? Ustaz, gini-gini. Ada je bekam macam mana, derma darah macam mana. Kita kena raikan. Jadi Ramadan ni kita nak, bukan nak orang kata apa dia, nak bersunyi-sunyi daripada duduk majlis ilmu. Sepatutnya, macam contoh hari ni, nak buat macam mana? Dibenarkan hanya selepas witir tazkirah 30 minit lebih kurang setengah jam. Tapi kita nak sebut tentang kelemahan ataupun ketimpangan ataupun yang perlu kita correction. Waktu contoh nak ambil hari ni kita nampak Masjid Surau, solatnya safnya bengkang-bengkok. Dia pun tak ikut yang sepatutnya istau wa'tadilu istaqim rahimakumullah, lurus dan rapatkan saf. Kau tengok sekarang, dia punya sejadah kalau besar, itulah dia punya tempat. Tak boleh orang lain cuit. Jangan, sekarang COVID sekarang pula dah. Kalau yang sejadah kecil, kecil lah tempat dia. Kalau sejadah besar, akhirnya berlaku nampak ada ruang-ruang yang banyak kosong. Kadang tak nampak di situnya saf yang dirapat dan lurus. Bengkang-bengkok pula. Yang dibetulnya hujung kaki. Padahal yang sepatut dibetulnya tumit di belakang. Baru nampak lurus. Sebab kalau dikira hujung kaki, ada yang kaki saiz kasut 18. Ada ke tak ada, tak tahu ada ke 18 ni. Besar benar kan. Dia kena tumit bukan hujung kaki, tapi di sama ujung dah sana sini. Bengkok-bengkok. Sekarang ni berlaku. Macam mana nak buat? Jadi nak tegur waktu bila? Waktu tazkirah ni lah. Yang tarawih ni. Tapi mereka yang bengkok-bengkok ni dah balik. 8 rakaat calik bawatah. Cabut.
Yang kita nak cakap dengan Tok Imam, dengan Tok Bilal, memang dah berapa tahu. Dah cerita hukum hakam tu. Ni masalah. Dah balik semua dah. Belaka habis dah. Memang kalau tengok awalnya, Masya Allah. Semalam malam saya di Rawang, malam tadi. Punya penuh. Ya Allah, nak masuk parking pun payah. Sampai tengok cicak pun terkejut. Cicak pun terjun daripada siling. Ramainya orang, tak pernah ramai. Tuan-tuan. Tapi bila mana habis 8, mula. Seorang. Tinggallah satu saf. Daripada berapa saf, tinggal satu saf. Yang kita nak tegur yang tak betul, dah balik. Satu. Yang kedua, ada yang buat solat sunat tarawih, tapi tidak dilihat keutamaan solat sunat ba'da isyak. Dua-dua muakkad. Tapi mana yang lebih afdal? Imam Rafi' yang bermazhab Syafi'i. Dan begitu juga ulama muktabar Imam di mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijri. Kedua-dua ulama dan yang lain juga mazhab Syafi'i, ulama yang lain menyatakan bahawa paling afdal, paling utama ialah selepas isyak solat sunat ba'da isyak, bukan tarawih. Tapi ramai yang meninggalkan ba'da isyak, ditunggu tarawih. Duduk dia, bukan dia keluar dah, duduk dia. Tak ada apa dia tengok orang sembahyang, tengok orang sembahyang. Kejap-kejap tengok jam, jangan main cincin dia. Apa salah bangun? Tengok bola 2 jam boleh, tak ada masalah. Pergi stadium pukul 4 petang. Walhal sepak bola 8.45. Boleh pula. 2 rakaat nak sembahyang terlalu berat. Walhal ini kata ulama yang perlu dibuat dulu sebelum tarawih. Itu yang paling afdal. Berapa ramai yang tinggalkan solat sunat ba'da isyak. Nak tegur yang tak buat ni, mereka dah balik. Nampak tak? Ni yang kita kata Allah, ruginya Ramadan ni tak diberi peringatan ataupun tidak ditegur. Yang kita tu benda yang salah dalam beribadat. Dalam beribadat. Tu yang kata orang yang solat tarawih ni ada berapa jenis? 4. Yang pertama jenis sembahyang tarawih tak tentu hala. Ada 2 rakaat balik dah. 2 rakaat sembahyang apa 2 rakaat balik ni? Ataupun 4 rakaat balik ni. Kan 8 ataupun 20. Di Mekah sahabat bagi tahu 10 rakaat. Depa sebab Covid yang depa tak buat 20 seperti mana biasa. Tadi depa tadi dalam keadaan golongan pertama ni jenis tuan-tuan. Yang kedua, dia semayang 8 balik tak sama dengan witir, tak sama imam dengan semayang witir. Sedangkan solat witir bila tarawih dengan imam, maka solat witir pun sunat dia dengan imam. Bukan balik, nanti buat sekali dengan tahajud. Tak betul kaedah. Ada riwayat menyebut kita kalau dah tarawih dengan imam, witir pun kena dengan imam. Itu undang dia. Tapi tak, dia balik, dia buat hal. Walaupun taklah salah dari sudut, maknanya sah lah kalau nak buat witir di rumah. Tapi tak kena cara dia. Kalau tarawih dengan imam, maka witir. Dia balik 8 rakaat, tak witir dengan imam. Ini. Yang ketiga, dia balik selepas solat witir. Makna tarawih dengan imam dan witir dengan imam. Okey lah. Tapi dia tak dengar kuliah, dia tak duduk di dalam majlis tazkirah. Yang terbaik, ini golongan yang keempat. Mereka semayang dengan imam tarawih, sunat witir pun dengan imam, dan mereka, kita kata apa, stay back ke bukan stay lah, maknanya tunggu sampai selesai majlis tazkirah. Yang ni champion. Tapi berapa orang? Tak ramai. Dan inilah yang Nabi kata, yang nak masuk syurga berapa ramai, yang masuk neraka berapa ramai. Itu matematik kita faham dah. Itu matematik kita faham dah. Bukan semua orang yang namanya Islam tu syurga tak. Hanya sedikit sahaja yang masuk ke dalam syurga, tetapi yang ramainya masuk ke dalam neraka. Nabi kata apa dia? Zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang mana Nabi kata ramai manusia yang lalai cuai. Yaghfulun nas bila baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu di antara Rejab dan Ramadan. Di tengah-tengahnya Syaban. Berapa ramai yang lalai? Puasa sunatnya tidak, kan? Kemudian tak habis lagi dengan dunia. Ini yang disebut
Ramai yang neraka, yang sikit syurga. Jadi macam itulah kita nampak. Yang betul-betul ikhlas beribadah, yang betul-betul fastabiqul khairat, yang berlumba nakkan kebaikan, tak ramai. Tapi nampak yang menuju ke dunia, mencari dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan mereka sekaligus meninggalkan ingatan kepada kematian. Yang ni ramai. Yang ni ramai. Yang nak bersama dengan Nabi ni tak ramai. Jadi yang tak ramai inilah golongan yang minoriti, yang sebenarnya untung dunia dan akhirat. Tak ramai ni maksudnya mereka yang terus istiqamah dengan amal dan ibadah mereka. Kita tak pedulilah. Jangan kita pedulikan mereka yang ramai duk sekarang ni shopping. Yang maidin, ion dah mulakan. Ni pula berapa hari lagi nak dapat duit EPF ni. Mula dah 10,000 yung. Bayangkan bukan sikit duit, 10,000. Dalam kepala ni macam-macam dah. 10,000 ni baju nak kena beli banyak sikit, 10 pasang kurang-kurang. Kemudian apa lagi, ada lagi ni kuih raya. Macam-macam dah fikir dah ni. 10,000. Tak pernah dapat 10,000 nak berbelanja raya. Kali ni 10,000. Pandai pula kerajaan time dia bagi masa ni, tuan-tuan. Tak seronok kita. Memang melompat. Silap hari bulan, zakat fitrah. Udah tertinggal. Sampai 16 Syawal baru teringat. Dah raya 16 hari. Ustaz, saya baru teringat nak membayar zakat fitrah. Ini pengalaman saya bekerja di Lembaga Zakat Selangor dulu. Baru teringat 16 hari punya seronok raya, datang nak bayar zakat fitrah. Kan disebut zakat al-fitri tuhratul lisaimi minal lagwi warrafas wa tu'matul masakin. Baik, Nabi kata awal, zakat fitrah ditunaikan bagi orang yang berpuasa. Untuk apa tujuan? Tuhratun, membersihkan, menyucikan mereka itu anil lagwi warrafas, daripada perkara lara dan mulut yang bercakap benda-benda yang tak elok. Maki hamun orang, tuduh orang, mencarut dan sebagainya. Yang ni disebut rafasa. Rafasa ni itu daripada lisan. Rupanya ada relate, kaitan zakat fitrah ni dengan lisan, dengan mulut. Bila kita bayar zakat fitrah, nak menghapuskan apa yang disebut tadi, yakni dosa-dosa daripada lisan dan apa yang kita buat dalam period tempoh kita berpuasa. Yang kedua, tu'matul masakin, untuk diberi makan kepada orang miskin. Itu zakat fitrah. Ya. Baik, kemudian Nabi kata, man addaha, barang siapa yang menunaikan qabla solah, sebelum solat sunan Aidul Fitri, Nabi kata fahuwa zakat. Dia akan jadi sebagai ibadat zakat. Maknanya tempoh kan panjang. Sebenarnya bukan tunggu malam raya ataupun pagi raya dah. Waktu harus zakat fitrah 1 Ramadan, malam pertama tarawih tu dah boleh bayar zakat dah. Bila kita awal sangat, kita kata belum puasa lagi, tak apalah besok, tak apalah besok, tak apa itulah. Yang akhirnya dah 1 Syawal dah pagi, baru teringat nak bayar zakat fitrah. Cari amil tak ada pula. Covid, Omicron, Doraemon, Pokemon pula. Tu nak cerita ni. Amil cuti, tak boleh keluar. Kuarantin, mana boleh. Omicron, jangan main. Sudah pening, siapa pula nak dibayar zakat ni? Nampak? Sebab itu kita takut. Ya, betul, afdalnya pada waktu di mana? Waktu kita beraya. Kalau tanya Ustaz, afdal bayar zakat fitrah dan tempat di mana? Jawabnya, waktu afdal itu memang pada pagi 1 Syawal, subuh, lepas tu sampai sebelum solat sunat. Itu waktu afdal. Tempat, makna tempat di mana kita beraya. Kalau kata raya di Kelumpur, Kelumpur lah. Kalau raya di Kedah, Kedah. Tempat raya. Afdal di situ. Kita bayar zakat fitrah. Itu zakat fitrah. Kalau zakat harta, tempat di mana kita cari rezeki. Baik. Maka Nabi kata, kalau dia bayar zakat fitrah sebelum solat raya, maka jadi zakat. Tapi man addaha, bila mana dia menunaikan zakat fitrah ba'da solah, selepas daripada solat hari raya, Nabi kata dia akan jadi fahuwa sadaqah min sadaqat. Dia akan menjadi sedekah seperti mana sedekah-sedekah yang lain. 16 Syawal datang nak bayar zakat fitrah, habislah.
tergantung dia, tak selesai dia. Puasa Ramadan dia tak sempurna. Tanggungjawab tu wajib. Dia tinggalkan Allah. Seronok ke raya macam tu? Tadi saya sebut dalam Selangor FM. Tak seronok. Sebab kewajipan kita lalai cuai. Walhal duit EPF RM10,000. Bukan kata RM10, RM10,000. Satu lagi, ialah, kan kita ada pilihan sekarang ni. Banyak negeri sama lebih kurang. RM7, 14, 21, 3. Kita kena ikut beras yang kita makan. Kalau kita makan beras basmati yang grade A dan sebagainya, itu yang kita tahu memang kena bayar banyak lah. RM21 satu kepala. Kita boleh makan iftar, berbuka di Hotel Concord. Hotel Concord berapa agak 100 lah kot lebih kurang satu kepala. Takkan nak bayar zakat fitrah RM7 buat belu company kita kata. Iftar boleh RM100 tapi zakat fitrah RM7. Takkan kot. Kenalah bayar RM21 pejam mata je. Setahun sekali bayar RM21 ni pun tak jadi kaya dan tak jadi miskin. Kita bayar tu ikhlas kerana Allah. Bahkan pulangan daripada Allah esok di akhirat, Allah Tuhan yang tahu. Jangan berkira-kira 21 ke 14, 14 ke 7. Memang dah ada pilihan. So saya fikir banyak 21 je. Tambah pula orang USJ. Lagilah. Bukan kata 21, 81 senang itu. Itulah ceritanya. Supaya apa? Tanda syukur kita. Angkat salwa lagi lah. Mau 101 ke kak? Jadi maknanya kita jangan kedekut-kedekut. Yalah. Takkan bayar 21 kot. Beras biasa je aku makan lah. Kan kira macam tu. Kita tanda syukur. Lebih kita dapat lebih. Kurang kita macam tu lah. Kalau kita bayar rate yang biasa, dapatlah yang macam tu. Tapi kalau kita lebih tu yang kita nak dalam perkara ibadat. Jadi jangan sampai kita lalai kita nak bayar zakat fitrah besok, dah raya yang ke-20 ke baru, ataupun langsung tak teringat 30 Syawal habis luput gitu je. Lagi berdosa. Jangan kata tak ada apa-apa kot, boleh qada. Berdosa, dosa tu dosa besar. Walaupun RM7 punya pasal, udah dosa besar kita sebab cuai tadi. Kan itulah Nabi kata Syakban pun kamu lalai, Ramadan pun kita boleh lalai. Sebab kenapa lalai? Dunia. Bagi orang yang bertakwa, bukan dunia yang dihambat, dikejar. Kalau orang utara kata diligan. Ligan mana? Mengejar lah. Ligan berlari. Dia tak ambil dunia yang banyak, sikit sekadar. Tapi yang lebihnya ialah akhirat. Saya tengok saya ambil contoh. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummahatul Mukminin yang kedua, yang bernama Saudah binti Zam'ah. Dia bukan Saudah, kita orang Melayu Saudah, tapi sebenarnya Saudah, sin waw dal ta marbutah. Saudah, bukan Saudah. Ada orang kata Saudah ni diceraikan oleh Nabi. Betul ke? Kalau baca balik dalam sejarah ataupun dia buku kitab Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi, Saudah ni dalam hadis yang sahih, dia tidak diceraikan oleh Nabi. Dan waktu itu Nabi kehilangan isteri yang disayangi, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah meninggal dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, ibu sekalian. Khadijah bintu Khuwailid meninggal di bulan Ramadan, tahun yang ke-10 kerasulan Muhammad. Lepas tu tak lama baru dia Abu Talib, pak saudara Nabi. Baik, bila mana Khadijah meninggal, ialah yang cerita Isra Mi'raj lah kan, itu tahun Amul Huzni. Kemudian datanglah ada satu muslimat perempuan nak recommend pada Nabi. Ada yang ibu tunggal, ada yang nak dara. Mana yang kamu nak ya Rasulullah? Kan? Dan ringkas ceritalah Nabi memilih yang ibu tunggal. Inilah namanya Saudah. Yang nak dara tu siapa dia? Aisyah. Nabi hold dulu Aisyah. Nabi ambil Saudah binti Zam'ah. Dan nikahlah Nabi dengan Saudah. Tapi tak lama kemudian Nabi menikah juga dengan Aisyah. Di sini konflik ni. Bila mana waktu itu Saudah ni usia dia dah nak dekat 60, 57 macam tu lah. Tua daripada Nabi Saudah ni. Bila dah tu, Saudah ni rasa macam takut Nabi ni kurang, orang kata nak melayan dia. Dia rasa, padahal Nabi tak ada masalah pun. Dia rasa sampai dia punya, dia lah jiwa dia
Dia kata, Rasulullah ni akan ceraikan aku nanti sebab aku dah tua. Dia rasa, walhana bidah pun, dia rasa begitu. Jadi waktu itu Nabi dah ada Aisyah. Maka takutnya Saudah binti Zam'ah ni diceraikan oleh Nabi. Untuk nak jaga Nabi ni supaya jangan ceraikan aku. Tu yang setengah riwayat kata cerai. Dia tak cerai. Dalam yang hadis yang sahih, tak cerai. Cuma Saudah kata gini, Bang Rasulullah, saya rela korbankan giliran saya ni, abang tak payah datanglah rumah saya. Abang pergilah pada rumah Aisyah. Sanggup tu. Semata kenapa? Yang penting jangan ceraikan saya ya Rasulullah. Sebab tadilah tengok dah tua kan. Tengok pula ialah Aisyah muda. Tapi bukan Nabi jenis macam tu. Ya, Nabi sama je. Cuma dia rasa sampai dia korbankan. Maknanya keseronokan dia lah dengan Nabi. Tak apa. Pergilah rumah Aisyah. Tak apa, tak ada masalah. Sampai macam tu. Yang penting jangan cerai. Sebab bila bercerai, maka yang ni ya, setiap ummahatul mukminin, maka mereka itu kalau bahasanya wajib masuk ke dalam syurga. Wajib ummahatul mukminin, para isteri Nabi ni masuk syurga. Tapi bila dah bercerai, dah tak jadi isteri Nabi, syurga takut jauh dan tak dapat ke dalamnya, masuk ke dalamnya. Yang ni kata Saudah ni dia khawatir. Sebab itu tak apalah, tak datang rumah ai pun tak apa. Gitu. Tak masuk rumah ai pun tak apa. Giliran ai sepatut tak apa, you tak masuk, you pergi giliran rumah isteri yang lain. Yang penting jangan ceraikan ai. Ai nak kekal sebagai isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pengorbanan nampak. Dunia kan kita nampak, tapi dah dia ambil akhirat agak-agak macam kita. Boleh gitu. Menung balik ai entahlah Ustaz. Jauh rasanya dengan Saudah ni. Dengan Saudah pun tidak. Itu walaupun nama Saudah susah. Nak prioriti utama akhirat dengan dunia ni. Oh, bukan senang. Boleh sedap cakap. Macam ni ya, kita duduk dalam bulan Ramadan. Senang ke? Yalah, sekarang ni tak apa lagi. Esok dah keluar lagu raya. Satu dua lagu okey lah. Setakat lagu SG Bank tak ada apa sangat. Setakat lagu Salauma dan Damdum bunyi merecun tak ada. Aku bukan jenis main merecun. Di mari pula Datuk Seri Nurhaliza. Yang ni tuan-tuan kan, apa dia, nazam lebaran ke benda. Dah mula dah tak tahan, akhirnya tinggal habis masjid surah. Mana pergi? Sogo dia. Sogo jangan kira hari pertama Ramadan dah ada lagu raya. Itu memang gila raya. Tu kat situ. Satu Ramadan ada lagu raya. Shopping kompleks kebanyakan dah ada lagu raya. Masjid tak adalah kan, takkan lagu raya. Sebab itu kita nampak beza. Kalau lah tuan-tuan ya lah, ibu sekalian, dapat berhari raya di Mekah. Sebelum tu kita berpuasa akhir Ramadan di Madinah ataupun di Mekah. Ni sebab nampak ni ada yang menanya ataupun berhajat nanti untuk doakan perjalanan dia buat umrah 23 April sampai 7 bulan 5. Saya berangkat 21 April sampai 5 April sampai 5 Mei. Yang apa dia puan ni dia akan berangkat 23. Dah lama, tahun 2000 lah saya berpuasa akhir Ramadan. Tahun 2000 ni tahun 2022 tahun dah. Jadi memang ada beza. Kalau betul-betul kita rasa betul lah ibadat kita, oh yang ni yang macam ni ya rupanya. Awal Ramadan dia lain lagi, tengah pun tak sama, dia akhir Ramadan beza sangat. Kita tak rasa yang kita ni nak dunia. Maknanya apa dia, kalau kata ada lagu raya, tak ada fikir lagu raya pun. Tak ada terfikir langsung kita nak tukar duit raya. Lagi tak ada. Ni pun dah sibuk nanya banker dah. Tanya dah apa dia frontliner. Ada duit baru tak? Nanti dulu, duit baru 10 hari sebelum raya. Beria nak tukar duit raya. Kemudian apa lagi yang raya. Macam-macam tu. Semua duk pakai hari ni sembang-sembang di mana-mana di sana sini tentang raya. Tapi kalau kita di Mekah, sampai-sampai di sana, apa yang kita fikir, ya Allah, syukur sangatlah. Tempat yang aku sampai ni, tempat yang aku nak beribadah. Aku nak menyunyikan diri daripada hiruk pikuk dunia.
Kita tak nak. Saya panggil baru ni orang kaya-kaya, Imam Paduka Tuan, orang 8 Perak, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, untuk merasmikan bangunan baru sekolah tahfiz saya di Ipoh Perak baru ni. Saya kenal pun lama dah Dr. Afifi, masa ziarah Datuk Dr. Afifi ni di rumah di Oxford 2 kali. Dan saya ceritalah, waktu saya kenal Datuk, pergi rumah dia, memang orang yang cukup zuhud. Dia ni memang orang kata dunia ni sikit sangat. Datuk sikit je makan, sikit je lah Ustaz. Jenis makan betul-betul sikit, jemput je dia makan. Orang yang zuhud sungguh humble orang ni. Dan bila masuk ke rumah dia, saya kata masa tu ucapan pengusi, Datuk pun dengar, dia senyum Datuk. Saya kata rumah Datuk hampir tak nampak tingkap dan pintu. Mana pintu, mana tingkap. Tutup habis dengan kitab-kitab, dengan buku-buku. Bayangkan rumah tak nampak dinding, nampak kitab, susunnya habis. Dan Datuk, minta maaf, saya terjeling sikit di dapur Datuk hari tu. Jeling dapur rumah Datuk. Di atas meja dapur rumah Datuk, kalau biasa kita periuk belanga, cawan, pinggan, biasalah tu. Tak ada pinggan mangkuk, apa tak ada. Apa yang ada? Buku-buku, kitab-kitab di atas meja makan di dapur. Nampak orang yang cukup, kita kata ulat buku, rajin baca. Dan bila dia berucap, dia cerita, dia kata pengalaman dia mengaji belajar, dia tak ada SPM, dia mengaji pondok pesantren Malaysia, di Indonesia, kemudian di Morocco, akhirnya di Oxford. Daripada tak ada apa, tapi Allah anugerahkan sampai dia ada PhD. Ini yang kata pensyarah Melayu pertama di Oxford University, Dr. Afifi Al-Akiti. Bini dia doktor pakar di London Hospital. Nak ceritanya, dia cerita apa dia, cara saya belajar, saya tak ada handphone, dia kata. Dan handphone ni baru dia pakai. Sebelum dia tak pakai, hadiah daripada kerabat dia raja. Kalau tidak, saya pun tak kenal handphone. Itu pun handphone yang dia kata, ni apa, Blackberry ke Blackberry? Blueberry, Blackberry. Boleh lah. Blue, boleh black, apa benda. Ini jenis pakai tekan. Dia tak reti yang kalau kita jenis ni kan. Ini. Yang boleh touch screen ni, tak reti dia. Sampai disuruh saya waktu itu Ustaz buka Facebook. Bukan Facebook, dia tak ada Facebook. Sebab dia kata apa dia, ini kalau kata layan, dia kata memang tak belajar. Sebab itu saya fokus, benda-benda macam ni saya tak peduli. Tu cerita dia lah. Maknanya itulah kejayaan yang dia dapat. Tapi kita hari ni nampak masuk jamban pun handphone. Dan lagi pula tu, buka lagi WhatsAppnya dengan IG, dengan Facebook, sambil dia tu. Patut tempat tu tempat yang kita kena ambil masa yang cepat. Sebab tempat tu, kalau kita membaca makruh tuan-tuan, dalam bilik air, dalam jamban, makruh. Tu saya kata tu, tengok kemaluan sendiri, tengok najis, makruh. Dan kita ambil tu pula untuk baca. Setengah orang ambil surat khabar lagi, ambil paper lagi, harakah lah, macam lah kan, NST lah, melemil lah, kemudian ni boleh pula tengok tafsir Al-Quran. Itu lagi harum. Tak boleh lah, tempat tu bukan tempat dia. Tapi kita tak peduli. Sebutnya ada tempat dia yang sepatut tidak. Ni kita dah jadi addicted, dah ketagih. Di mana-mana kita dengan handphone. Sampai khutbah Jumaat, dengar khutbah, main handphone. Apalah, engkau khutbah dah seorang nak main handphone. Ya, hari ni tengok kadang, sebelah kita nak negur tak boleh kan, tengah khutbah mana boleh kita suruh orang senyap ke, tak boleh. Pakat lara, maka habis pahala Jumaat. Ini antara dia jadi macam dia benda ni. Budak pelajar tahfiz saya pun bagi tahu, handphone memang kita haramkan langsung, bukan makruh, haram terus. Tapi bila balik, masalah mak ayah ngerayu, mak nak handphone, udah macam muka orang demam Parkinson aja. Mak ayah akhirnya bagi tu sampai 3 pagi dalam bilik duk main handphone. Itu masalah. Memang kita tak nafikan semua orang ni, dia jadi satu keperluan dah hari ni. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi kelalaian. Duk asyik sangat. Ni bulan-bulan puasa ni, memang kelalaian tuan. Santung tak tadarus. Habis tinggal patut tadarus, boleh 2 kali dah khatam sebab layan.
Contoh, saya mengajar di Pondok Datuk Ustaz Kazim 3 kali sebulan. Ada muslimat, umur dia hampir kat 70 kak. Ya. Memang hebatlah orang dia. Itu dia ditumpukan Al-Quran. Dia tak main handphone ni. Dia boleh khatam 3 hari sekali. Saya sebut dulu sebelum ni. 3 hari sekali khatam Quran tuan. Dia fokus sungguh, baca dia. Kalau dia main handphone, boleh. Tak dapat 3 hari sekali khatam. Jangan kata tak ada orang 70 main handphone. Ada. Saya pergi baru ni di Komtak Ustaz Kamal Syari kat Sarawak. Komtak Temerloh. Ada satu pelajar pondok orang tua. Umur dia berapa? 70. Elok lagi handphone. Cergah main handphone. Saya kata ada Facebook. Ada. Facebook pun ada. Tu. Oh jenuh lah. 70 tu. Terang mata. Tapi cuma dia cikgu lah. Mungkin cikgu ni kan cerdik sikit lah. Dia punya ni pendidikan. So ada yang macam tu. Jangan kata 70, 80 saya tak tahulah. Tak jumpa lagi lah. 80 ada Facebook. Kalau 80 ada Facebook, kita membaca pun rasa nak meninggal. Apa agak-agak dia update status dalam Facebook tu kan. Maknanya update kematian je lah. Pagi mati, tengah hari mati, jenuh baca, kira tazkirah mati. Itu cerita yang 80 umur dia. Balik tadi ya. Nak sebutnya kita takwa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, memenuhi maksud takwa itu adalah al-khawf minal jalil. Yang pertama ialah kamu takut kepada Allah. Itu takwa. Kalau ada rasa takut kepada Allah, itu takwa. Takut 2 tahun pandemik COVID. Ya Allah, kalau boleh janganlah. Ini dah endemik. Boleh. Kalau Allah nak bagi balik. Ni endemik kita, bahasa mungkin ada jenis virus kita tak tahu. Lebih teruk daripada COVID lepas ni. Mana kita tahu? Sekarang kita kata nampak reda dah. Nampak relax kan. Tenang nampak dah. Mayang boleh rapat dah. Kemudian boleh buka kadang-kadang face mask. Boleh dah makan di restoran terbuka. Tak mustahil besok. Kalau Allah nak jadikan 10 tahun, macam berkurung di rumah. Tak menung kita. Berapa lama lagi boleh hidup ni? Kerja tidak apa tidak. Sebab kita tak ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Tak ada rasa takut dengan Allah. Tsunami 26 Disember 2004. 200,000 nyawa habis. Terkorban. Tsunami. Ada kita rasa kisah? Ada aku kisah tak? Mula je masa tu Pak Lah Badawi jadi Perdana Menteri. Nak sambut tahun 2005, countdown 1 Januari, 31 Disember. Waktu itu Pak Lah Badawi kata diumumkan tidak ada upacara atau acara sambutan countdown setiap tahun. Sebab berlaku ni baru 26, baru 4 hari, lebih kurang 4 hari. Maka takkan nak seronok-seronok dengan joget, dengan nyanyi, dengan dangdut. Masa tu Pak Lah Badawi kata stop. Apa kita ganti dengan Yasin, dengan solat hajat, dengan doa, tolak balak gitu-ginilah. Boleh pula. Takut dia berapa lama? 2006 balik countdown dengan konsert dengan nyanyian. Dangdut reggae. Mula balik. Ni balik 2006 nampak. Seronok dengan pop Korea, K-popnya macam-macam. Balik kita duk main merecun, balik dengan bunga api, balik dengan pembaziran duit yang banyak. Setahun aja. Seolah macam Tuhan ada tahun tu je. Seolah macam Allah marah tahun tu je. Lepas ni Tuhan suka baliklah kami berjoget. Seolah gitu tuan-tuan. Patutnya dia ada kesinambungan. Rasa tu. Beda. Sekarang nampak. Balik-balik ni kita dah kerja 2 tahun ni. Tak mustahil ni. Nak sambut Merdeka besok. 31 Ogos. Dengan macam-macam itu ini acaranya. Dan countdown tahun 2023 pula nanti. Tengoklah besok. Walhal punya takut kita ni. 2 tahun. Jangan. Ni pandemik COVID ni. PKP 1, PKP 2, siri 2, 3 dan sebagainya. Tapi akhirnya nampak. Apa yang kita... Di sinilah nak diukur takwa tadi. Kalaulah kata Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalaulah mereka di situnya yang berada di negeri ataupun di daerah kampung taman beriman dan wattaqau, bertakwa, nescaya
Allah buka pintu keberkatan langit dan bumi. Yang ni yang kita nak cari. Ramadan ni kita nak berkat. Dan juga kehidupan kita nak berkat. Usaha ikhtiar kita, keluarga kita nak berkat. Tapi hilang, ditarik, disentap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita lalai, kita cuai. Maknanya kita rasa macam takwa ni tak ada suatu kepentingan sampai akhirat, maknanya sampai mati. Ini yang bermasalah kita. Tapi kalau kita benar fikir, oi takwa ni penting. Kenapa? Nak protect. Sebab takwa ni kata ulama juga, ciri mereka yang pertama, iyyaka na'budu. Mereka hanya menyembah kepada Allah, itu takwa. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan mereka hanya minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, hanya mereka minta petunjuk daripada Allah, jalan yang lurus. Orang yang bertakwa itu ciri dia. Mereka sembah Allah, kemudian mereka hanya minta pertolongan dengan Allah, dan mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini orang yang takwa. Selain daripada itu, tak sampai lagi. Hari ini agak-agak banyak dah orang yang menyembah Allah. Kajian dibuat yang saya dah sebut sebelum ni dah. 85% umat Islam yang tak semayang 5 waktu sehari semalam. 85%. Bayangkan. Yang tak semayang 5 waktu. Semayang tapi maghrib, isyak tak semayang. Ramadan ni pun ramai yang tinggal solat. Ada yang puasa tapi tak semayang. Ada yang semayang tapi tak puasa. Ada yang dua-dua ghaibul ghuyub, habis tak semayang, tak puasa. Nak kata apa hari ni? Di sini kita nampak. Walhal, kata ulama tafsirnya, iyyaka na'budu tadi, kamu menyembah Allah. Maka itulah orang yang takwa. Tiba-tiba tak semayang, macam mana kata nak menyembah Allah? Apa bukti? Tak ada bukti. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan kamu juga mohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, kata Nabi, hendaklah mintanya kepada Allah. Tapi kita minta selain daripada Allah. Jumpa tok bomoh dan sebagainya, buat benda-benda syirik. Kenapa kita minta pada yang bukan? Sepatutnya kita minta pada Allah dulu. Kita tadah tangan ni bulan Ramadan, bulan yang makbul, amal apa dia, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saya pesan pada pelajar tahfiz saya kata, ni pelajar-pelajar sekalian, adik-adik, waktu kita nak berbuka ni waktu mustajab doa. 10 minit sebelum berbuka tadi dah doa juga, buat tahlil, doa selamat untuk penyumbang-penyumbang, pewakaf, untuk yang menginfak pada mahat tahfiz sekolah. Dan saya kata ni, dah habis ni jangan bersembang. Kita didik mereka macam tu supaya mereka faham. Waktu ni waktu yang cukup bernilai, berkualiti. Yang ni contoh saya bagi tahu pada Muhammad Nafal, ni mak kamu ada di hospital. Sekarang warded 3 hari dah. Sebab apa dia? Ada ketumbuhan di buah pinggang. Balik daripada umrah. Itu ialah takdir kan. Nak buat macam mana? Balik umrah. Ketumbuhan pada buah pinggang. Warded 3 hari. Nak kena operate. Bagi tahu pada anak Nafal, kamu tolong doakan mak kamu. Waktu ni waktu mustajab. Dia pun sadar tangan. Tak tahulah apa benda doa. Nampak aku kemak kamit mulut dia. Lepas tu ni pula bagi tahu. Ni bapak kamu gini-gini. Ni Hafiz, mak kamu ada perabot, ada kilang perabot. Doakan untuk kilang perabot mak kamu ni maju jaya, diberkati oleh Allah. Dia pun angkat tangan doa. Yang tu bukan kita budak-budak kita macam tu, tapi kita tak kan. Waktu itulah apa kita buat? Handphone dan main game dulu. Buah tangga lagi, nampak. Walhal waktu mustajab tu antara 15-10 minit, 5 minit sebelum berbuka. Doalah apa saja. Doa apa saja. Kesihatan kita, ekonomi kita, apa juga masalah macam-macam. Masalah suami, masalah isteri, apa benda. Minta waktu sebelum berbuka tu, waktu yang ini antara amalan yang kita kena buat di bulan Ramadan. Jangan kita buang masa. Ciri orang yang takwa, dia minta kepada Allah. Dan adakah kita buat ataupun tidak? Banyak berdoa ataupun banyak kita buat tak tahu je dengan Tuhan. Sedangkan berjalan kita berdoa, Allah berlari nak menerima doa yang kita panjatkan. Dan yang ketiga, yang disebutkan tadi, kekal kita berada di atas jalan yang lurus. Macam mana kita agak-agak hari ni? Memanglah dunia ni macam-macam hal.
yang nak pancing kita, yang nak jerat, nak perangkap kita. Kitalah kena pandai bijak sana dan bijak sini untuk menguruskan diri kita. Sebab kita tahu dunia ni menipu. Dunia ni menipu. Memang seronok kita dapat macam-macam, tapi sekejap. Sekejap je kita dapat. Hak kaya macam mana pun 2 bilion ditinggalkan kepada ahli keluarga. Tak selesai-selesai harta, nampak. Maknya nak, balunya nak, anaknya tuntut 2 bilion. Ni bukan cerita di sini, jauh di Jamaika. Bayangkan, meninggal dah, kaya dah 2 bilion, tapi berebut harta tak habis-habis. Tu yang kita risau, tu yang kita takut. Jangan sampai macam tu. Ni semua kita akan tinggal habis belaka. Tak ada apa yang kita rasa nak, aku nak berdamping ke besok dengan kereta besar. Tak. Rumah kecil itulah yang kita duduk. Biliknya kecil, sempit, menung balik. Jadi artinya kita tahu dunia ni menipu dan sandiwara. Yang disebut lahwal hadis adalah suatu mainan ataupun hiburan, boleh kita katakan gitu. Yang penting makna kita apa? Nak ambil dia punya apa dia panggil, suatu manfaat daripada apa? Sihat tubuh badan, manfaat daripada sihat. Apa yang kita buat? Kemudian kita nak ambil manfaat daripada harta yang ada. Sedekah. Kan? Bila ada satu muslimat, dia tanya saya nombor akaun sekolah tahfiz waktu bina bangunan tahfiz baru tu hari. Saya pun bagi. Kemudian besoknya dia WhatsApp dekat saya, slip bank, Maybank Islamic. Dia tulis, Ustaz, saya dah masukkan Ustaz ke akaun Ustaz 100,000. Dia pakai deposit, slip deposit, cash deposit, bukan cek. 100,000 dibawa pergi bank. Bukan kata orang yang jawatan besar. Dia bekas macam kata sisi lah, ketua kerani di JKR. Tapi dia boleh bagi tuan-tuan ibu sekalian 100,000. Saya kata, makcik ni yalah, nampak tua dah, saya panggil makcik lah. Nak receipt nak? Tak apa Ustaz, saya percaya pada Ustaz. Tak apalah Ustaz, tak payah bagi receipt pada saya. Makcik, kami sajalah nak buat tahlil sikit ke, doa sama. Tak apa Ustaz, makcik ikhlas, tak payah Ustaz. Tak apalah, yang tu semua serah pada Ustaz. Dan yang tu serah semua pada Ustaz. Makcik ni tak ada anak yang boleh hafal Quran, jadi makcik boleh share kongsi pahala, bagi macam ni, insya-Allah mudah-mudahan kot dapatlah pahala. 100,000 cash dimasuk dalam akaun. Ini cerita apa dia? Orang yang tak ada memikirkan tentang, kalau kira kan 100,000 macam-macam dia boleh buat. Kalau nak melancong ke Korea, contohlah, nak melancong ke Turki kan, kot sekali nak pergi ke London ke, dan nak pergi Eiffel Tower, Paris ke, tak, dia tak fikir gitu. 100,000 dibagi, diserah. Allah, saya rasa nak menitik air mata orang yang macam ni, mujahadah harta dia cukup hebat tuan-tuan. Kita nak bagi bukan kata 100,000, 100 ringgit pun macam Parkinson. Bukan orang sini lah, jauh Zimbabwe tu cerita dia. 100 ringgit tu bagi ke tidak? Bagi tidak. Petang ni 100 ringgit banyak boleh dapat ni. Pecel lele dapat, dah mula teringat pecel lele kan, dah nasi kerabu 100 ringgit, aiskrim soda, habis sudah, memang tak sedekah. Tapi kalau menung balik, apa balasan gantian yang Allah nak bagi? Oh, jangan tanyalah. Jangan tanya. Baik sedekah selepas subuh, baik sedekah hari Jumaat, yang paling utama sedekah bulan Ramadan. Nampak ni ustaz nak mengempin ni. Kan? Jadi nak cerita memang betul. Sedekah Ramadan yang paling utama. Mana tidak, yang sunat dapat pahala wajib. Zakat ditunai pula di bulan Ramadan 70 kali gandaan. Itu yang di Mekah kalau kita tengok waktu berbuka tu, ya Allah, kita kesempatan tengok macam mana orang kaya mengagihkan kekayaan mereka. Mereka bagi pakai miskin daripada lori je. Gitu je, dia umpan gitu, lempar je. Itu orang yang nak sedekah. Jamuan, juadah berbuka, buah tamar, berkotak-kotak, semua berebut. Nak sedekah untuk jamu orang yang berbuka puasa. Berapa juta? Kalau Ramadan ni, kalau akhir Ramadan ni, bukan lagi haji, lebih daripada musim haji. 4 juta. Dululah, sekarang ni PKP mungkin tak tahulah.
4 juta, 3-4 juta sekali yang datang ataupun yang berada di Masjidil Haram. Bayangkan orang yang jamu orang berbuka, berapa banyak duit dia habis, tapi dia tak kisah. Sebab dia fikir apa dia? Aku ni nak jadi macam Abid Liu, contohlah kan. Itu kan, baguslah kita nampak kalau ada lah wakil-wakil rakyat macam Abid Liu ni, aman kita rasanya. Ya, borang tak payah isi, betul, tak ada birokrasi, datang Abid je terus. Nah, kereta sebiji kan baru ni di mana? Kelantan Terengganu. Kereta boleh bagi gitu je. Motor roda 3, makan tu dah cerita lah. Itu rumah lagi. Tu kata kalau Salim Din boleh jadi Abid Liu. Kalau boleh lah. Tak mampu tak betul lah, kalau jadi Abid Liu tak tahulah kan. Tu yang bawa nak minta lagi tabung tu daripada Abid Liu. Tu lah. Itu betul. Jadi tuan dan perempuan sekalian, apa habis kita ni kat sawah, nampak pukul 12 ni rasa baru nak start, baru mukadimah ya. Jadi tuan-tuan puan sekalian, untuk akhirnya ya, kita dah ialah berada di pertengahan awsatuha maghfirah, walaupun hadis dhaif, tapi tak apalah, kita ambil fadail a'mal. Awal yang disebut apa dia, awal Ramadan itu adalah apa dia disebut, dipanggil apa, awal Ramadan rahmah, awalur rahmah, awsatuha maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Itu dalam hadis yang dhaif. Maknanya kita sedang berada di pertengahan dah sekarang ni. Fasa yang kedua lah, yang ke-10 yang kedua. Dan kita akan masuk pada fasa yang terakhir tak lama lagi. Jadilah macam mana yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Apa kata Dr. Yusuf Al-Qardawi? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba rabbani dan janganlah kamu jadi hamba Ramadan. Maknanya hamba Ramadan ni dia terhenti habis. Lepas Ramadan dia tak sama dah macam Ramadan. Tapi kalau jadi hamba Rabbani, kalau sekiranya tarawih tak ada tapi qiyam lail, tahajud boleh tiap-tiap malam, apa lagi puasa sunat boleh buat, walaupun tak ada puasa fardu, hak yang qada dululah. Kemudian apa lagi, zakat fitrah tak ada, sedekah lagi. Banyak, maknanya himpunan amalan tu ada pada setiap masa. Dan jadikan Ramadan itu menahan diri, bukan hanya untuk Ramadan, menahan diri sepanjang hidup. Tempoh hidup perlu ada menahan diri daripada buat perkara yang dimurtai, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah, yang payah. Sebab itu kita kena ambil lah ya, baki yang ada pada bulan Ramadan, muhasabah banyak pada diri. Yalah, yang saya sebut ni untuk diri saya, diri kita semualah kita share. Bukan semua kita boleh buat, tapi tegur menegur, ya, ingat mengingati, supaya mungkin ada yang terlupa, kita diingatkan. Diri kita pun gitu juga. Sambil-sambil kita menyampai, maka kita mengingatkan pada diri kita. Tak nak jadi seperti mana yang lah berlaku dulu-dulu. So, tahun ni kita cuba ikhtiar sampai ke darjat tadi, muttaqin, orang yang betul-betul takutnya kepada kuasa Allah dan dia tidak langgar segala perintah Allah, wal amalu bitanzil. Dan yang ketiga, dia sentiasa wal qanaah bil qalil, dia cukup rezeki walaupun tak banyak, syukur banyak daripada kufur. Sikit pun syukur, banyak lagi dia bersyukur. Sikit pun tak apa, qanaah. Ini sifat mahmudah. Dia rasa tak apalah, ada orang yang lebih teruk daripada aku. Nabi SAW bulan Ramadan dengan Aisyah, kita kata tak makan. Apa yang kata kita tak makan? Tak ada yang mati tak makan kita. Mati COVID adalah tak makan, tak ada istilah kita sampai tahap boleh bawa maut, tak ada. Paling kurang pun kita pergilah masjid ni, mungkin kot masjid negeri dan sebagainya, bubur lambuk kanji. Kalau orang Perak sebut kanji, bubur lambuk tengoklah, bukan dapat 1, 3, 4 sampai 3, 4 bekas sekali, belahak sampai dah 8 kali. Itu baru bubur lambuk. Lepas maghrib baru nasi biryani, kemudian nasi nasi lauk campur dan macam-macam lagi. Tak ada masalah. Nabi yang kata Rasulullah berpuasa hari pertama sampai hari keempat, itulah makan yang ada rezeki. Sebiji buah kurma tamar yang Nabi
bisyiqqin tamrah. Nabi koyak, Nabi ambil bagi sikit pada Aisyah, Nabi makan sikit. Sebiji tahan pula tadi sahur, kemudian iftar. Hari kedua sahur iftar, hari ketiga sahur. Baki sebiji daripada hari pertama, tak tukar-tukar. Maknanya semakin kurang, semakin kurang. Tamar saja. Tadi saya kuliah subuh. Nah, Ustaz, sekotak buah tamar. Itu pagi tadi. Ni tak tahu lah Al-Falah ni berapa kotak pula bagi tamar. Nak cerita. Buah tamar kita tak larat makan. Tangkai, Tunisia. Rotab. Kemudian ajwa, meriami, ambar. Jenis tamar pun jenuh nak makan. Nabi. Airnya. Ni tak ada air. Nak sebut contoh. Airnya air sejuk. Tak ada air apa yang kita selalu nak minta apa dia. Kopi janda, tongkat, tak ada. Yang ada itulah airnya air kosong. Nabi minum, Aisyah minum. Sabar. Sebab dan puasa itu disebut nisfus saum as-sabru. Separuh daripada puasa adalah sabar. Sabar. Tak apalah. Hari keempat selepas zuhur ni Aisyah hampir pengsan. Sebab orang perempuan, dia tak macam lelaki. Orang perempuan ni cepat lapar, tak boleh lapar sangat dahaga. Orang lelaki steady je, dia sahur dengan sebiji tamar, kena kopi redik semai syawan, cukup dah. Rasanya lah, saya lah kak, saya tak tahulah orang lain. Jenis tak adalah nak makan berbenar waktu sahur. Tapi ada setengah orang sahur, dia tak boleh. Dia mesti makan macam tengah hari. Pukul 3 pagi melantak masak gulai lemak ketam. Itu bagi dia wajibul gunah tu. Macam kun tajwid. Ada setengah. Tapi tak adalah, saya tak ada. Saya memang kadang-kadang tak apa, tak sahur, tak, bukan kata kuat badan, tidak. Tapi tak ada sangat. Nabi macam tu punya rezeki yang ada, Nabi terima. Aisyah hampir pingsan. Lalu Nabi pun mengadu kepada Allah. Allahumma laka ashku min uju'il wal atash fa'ta'amni ma indak. Nabi mengadu waktu itu, ya Allah, turunkan rezeki. Bukan banyak, sedikit. Fa'ta'amni ma indak. Apa yang ada di sisimu, turun ya Allah. Isteri aku lapar benar ni, tak ada apa, makan minum 4 hari dah puasa, sahur berbuka. Kemudian aku begitu jugalah, ya, bukan tak lapar-lapar. Dan ketika itu Zaid bin Harisah meriwayatkan turun 2 malaikat menjaga bukit dan menguruskan rezeki manusia. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa rezeki makan ni sahur berbuka hari yang selanjutnya Ramadan? Ya Rasulullah, kekayaan apa yang kamu nak? Aku malaikat yang jaga bukit. Bukit ni boleh buat emas tinggi bukit yang ada di Madinah. Bagi tahu je bila-bila. Kemudian makanan apa? Western food, Thailand food, Melayu food, Jawa food, semua ada tu. Mamak food, semua ada. Ya, Pakistan food. Nabi ditawarkan 2 malaikat. Tapi Nabi itulah yang kata Nabi, ya. Tuan sekalian, Nabi kata, la hadza ma urid. Tak perlu dan tak mau apa yang kamu tawarkan. Kamu makhluk, aku makhluk, wahai malaikat. Habis itu apa yang kamu nak, ya Rasulullah? Satu je Nabi kata, aku nak ridam min Rabbi, keredaan daripada Allah. Itu yang kata Nabi, tuan, tak samalah dengan kita. Redha Allah itu yang dia nak. Baik, Nabi kata, aku nak terus mengadu doa kepada Allah. Ya Allah, berilah satu hari aku boleh dapat makan, maka aku boleh bersyukur, dan satu hari lagi aku lapar, aku boleh mengadu kepadamu ya Allah. Fal yawmal ladzi ashba' ashkurullah, fal yawmal ladzi aj'in atadarra ilaik. Bila aku dapat makanan kenyang, alhamdulillah syukur. Bila aku lapar, aku boleh mengadu kepadamu ya Allah. Tu yang Nabi minta. Ini tauladan untuk kita lah, ya. Bila mana kita kata kita tak ada apa nak dimakan, diminum, lapar perut 12 jam dah. Nabi lagi lapar. Kalau kita kata miskin, Nabi lagi miskin daripada kita. Jangan kata Nabi dah, Nabi lagi berganda lagi. Kalau kata kita susah hati, Nabi lagi ganda susah hati dia. Cuma Nabi bergantung kepada Allah. Itulah yang Nabi ajar umat dia. Apa pun bergantung kepada Allah. Kita akan relax, tenang. Tak tenang pun tenang, tenang lagi tenang. Itu antaranya. Jadi artinya apa dia? Kita nak banyak bersyukur daripada mengkufuri di atas nikmat yang diberikan oleh Allah. InsyaAllah, kalau sekiranya itulah yang kita berterusan dalam hidup sakit baki umur yang ada, entah berapa hari lagi lah dapat tengok Kak Salwa, saya pun tak tahu, ya, tak tahu berapa hari lah lagi dapat tengok Kak Maria.
Orang perempuan je Ustaz, orang lelaki tak apa nak kenal nama. Itu cerita dia. Itu cerita yang selalu muslimat manggil sini ni, Masjid An-Nur ni, Masjid Falah. Itu yang ingat nama-nama. Ada lagi kan? Apa dia, Kak Wan tak ada. Kak Wan tak datang. Dia ada dua. Kak Wan apa panggil? Kak Wan Nur dengan Kak Wan apa nama? Apa dia? Kak Wan Khadijah. Kak Wan yang selalu itulah orang Kelantan Terengganu kan. Tu itu yang saya biasa kenal dengan muslimat. Jadi kita tak tahu ni. Dan saya beberapa hari lagi dah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, dapat melihat ni lah muka Ustaz Alimdin, entah isu lusa entah tak tahu. Kita pun masing-masing menghitung, mengira waktu yang kita nak melangkah masuk ke alam barzakh ataupun ke alam kubur. Jadi kerana itu kita buatlah banyak persiapan untuk kematian dan juga untuk hari yang mendatang ataupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang tu kelemahan yang daripada diri saya, mohon ampun dan maaf. Jadi macam tadilah yang disebut dekat salwa, siapa yang nak infak, yang nak nyumbang, nak sedekah ataupun nak wakaf niat untuk dana pengurusan operasi sekolah tahfiz saya ada di belakang tu, dan bolehlah apa-apa tujuan yang kita niat yang baik, insya-Allah. Agak mungkin kot kalau pagi ni tak kurang 20,000 ada kot dalam tabung tu, mudah-mudahan lah. Itu insya-Allah, mudah-mudahan. Itulah saja Kak Salwa dan tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit hajat daripada jemaah yang nak berangkat menunaikan umrah dan juga untuk diri saya lah yang akan berangkat 21 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an shifaan min kulli da. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma innaka 'afuwun karimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya hannan ya mannan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar Puan Nek Ashilawati dan Azah Muhammadiyah dipermudahkan segala urusan perjalanan menunaikan umrah pada tanggal 23 April sehingga 7 hari bulan Mei, insya-Allah. Mudah-mudahan dikurniakan kepada kesihatan yang baik, selamat pergi dan selamat pulang dan dapat umrah yang mabrur. Ya Allah, Tuhan kami, di sempena bulan yang berkat, bulan yang mulia, bulan maghfirah ini ya Allah, kami mohon keampunan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ya Allah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa suami-suami kami dan dosa isteri-isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, termasuk ibu bapa kami yang dah pergi meninggalkan kami terlebih dahulu ya Allah, ataupun yang masih ada ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berilah suatu kebaikan yang banyak di bulan Ramadan kepada kami ya Allah, untuk kami cenderung melakukan perkara-perkara kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara lara dan perkara maksiat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kekallah kami dengan keimanan yang ada pada diri kami, pada hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang melalaikan kami dalam kehidupan beribadat kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kau berilah kesihatan kepada kami, kesihatan yang baik ya Allah. Kalau kami tidak sihat ya Allah, kau sembuhkanlah diri kami daripada keadaan tersebut ya Allah Tuhan kami. Sekiranya dalam kami lemah ya Allah, engkau berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hati kami ya Allah bersih daripada segala prasangka-prasangka yang tidak baik kepada manusia ataupun kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami dunia dan akhirat. Murahkanlah rezeki kami ya Allah, rezeki untuk kami diundang untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, ke dalam syurga Firdaus ya Allah. Ya Tuhan kami, maka kami mengharapkan ya Allah pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat nanti di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hampir dan dekat kepada Nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami sentiasa membersihkan dan menyucikan diri jiwa daripada segala sebarang kekotoran dan kekejian ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, engkau berkatilah kehidupan kami, berkatilah harta yang ada pada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lorongkanlah kami jalan-jalan yang baik untuk kami menuju ke syurga-Mu ya Allah. Allahumma a'ina
Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasarina wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ila al-khair qaribna wa min asy-syarri ab'adna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Panjangkanlah umur kami ya Allah, umur yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Tuhan kami, sekiranya kami mati ya Allah, berilah kematian husnul khatimah. Matikalah kami ya Allah dalam keadaan kami salat, matikalah kami ya Allah mati dalam keadaan kami sedang baca Quran, matikalah ya Allah kami dalam keadaan kami sedang belajar dengan ilmu agama-Mu ya Allah. Matikalah kami ya Allah dalam keadaan kami sedang sujud kepada-Mu ya Allah. Matikalah kami ya Allah dalam keadaan kami melakukan ibadah umrah haji ya Allah. Matikalah kami juga ya Allah dalam keadaan kami mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ibadatana wa hajatana wa majlisana wa taubatana ya Allah wa taubatana ya Rahman wa taubatana ya Arhamar Rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minna.